Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bila kita berbicara tentang fiqh, maka perbicaraan itu bermula dengan kata akarnya ataupun maknanya daripada segi bahasa, iaitu al-fiqhu huwa al-fahmu. Fiqh maksudnya faham. Kalau di sebelah Hudaidah sana, mereka kalau bertanya, adakah kamu faham? Mereka akan kata hal tafqah hada, kamu faham tak benda ni? Kerana al-fiqhu huwa al-fahm, faham. Dan faham ini adalah sesuatu yang merupakan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar baru ni ketika menghadiri majlis di rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki di Rusaifah, Mekah, ada satu perkara yang beliau sebut. Saya tidak begitu mengingatinya, tapi ada satu poin yang saya ingat. Beliau menyatakan perbalahan yang berlaku di dalam masyarakat itu adalah antaranya berpunca daripada tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap. Orang yang bercakap memaksudkan yang lain, tetapi yang difahami itu lain. Apa yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap itu lain, tetapi sami' ataupun mukhatab memahaminya dengan makna yang lain. Maka ini antara punca berlaku balah di kalangan manusia. Di kalangan manusia tidak memahami maksud. Dan kefahaman ini disebut oleh Rasulullah sebagai penanda kalau Allah mahu memberikan kebaikan kepada seseorang dalam agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alamah, tanda jika Allah mahu memberi kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberi faham kepada agama. Dan bila disebut al-fiqhu fid din, kefahaman dalam agama, bukan hanya khusus dalam bidang syariah. Mereka yang mempelajari tasawuf memahami perkara ini. Istilah fiqh hanya merujuk kepada
ilmu halal wal haram ataupun ilmu syariah adalah istilah kemudian, bukan istilah di zaman Rasulullah. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan perkataan fiqh. Bukan yang dimaksudkan oleh Allah dengan perkataan fiqh yang kita temui dalam Al-Quran, yang kita temui dalam hadis. Itu bukan maksudnya. Jadi yufaqihu fid din, bukan maksud hadis ini adalah memahamkannya hukum halal dan haram. Bukan hanya itu maksudnya. Bukan. Yufaqihu fid din, bila sebut agama, maka agama mempunyai cabang-cabangnya. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, dia memahami setiap cabang agama, apa yang Allah mahukan. Maka kalau kita membaca Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali begitu tegas dalam perkara ini di dalam Al-Kitabul Awal jilid yang pertama. Cuba perhatikan dan lihat apa yang Imam Ghazali bahaskan tentang penyimpangan istilah. Beliau layak untuk bercakap kerana beliau adalah fuqaha. Kerana ada orang yang menyerang fuqaha ini kerana dia sufi, dia tidak ada langsung ilmam dengan fiqh, tapi beliau adalah fuqaha, menulis kitab yang maha hebat kan. Tetapi itu yang beliau lihat, kerana istilah ni dia boleh berubah-ubah, maksudnya mengikut zaman kan. Maka beliau menegur orang yang membataskan makna fiqh yang dimaksudkan oleh Quran atau yang dimaksudkan oleh Rasulullah, itu hanya memahami perkara yang halal dan haram, bahkan lebih luas daripada itu. Semalam kita baca daripada kitab Kalamul Habib, nukilan daripada kataan siapa, Habib Abdul Rahman Sagaf ke. Dia kata, aku hairan dengan manusia yang bila dia sakit maka dia berkata kepada orang sekelilingnya, bawakan doktor pada aku, tolong carikan doktor, tolong carikan promoh. Sedangkan hati dia sakit dengan pelbagai sifat mazmumah, tetapi dia tidak pernah fikir walaupun sekali untuk siapakah mursyid, siapakah tabib yang boleh ubat dan rawat hati dia. Maka kita lihat Al-Imam Abu Hanifah mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu adalah kitab tauhid. Kitab tauhid, bukan kitab fiqh, tapi namanya Al-Fiqhul Akbar. Dan ilmu tasawuf dipanggil Fiqhun Nufus. Fiqhun Nufus ataupun Fiqhul Qulub. Jadi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah beri kepada dia faham apakah akidah yang sepatutnya dia berintiqad dengannya, apakah sifat dan akhlak yang sepatutnya dia berakhlak dan berbudi pekerti dengannya. Bahkan ulama menyatakan al-fiqhu itu adalah ma'rifatu makhayil syaitan, mengetahui tipu muslihat syaitan. Orang yang tahu tipu muslihat syaitan, orang ini faham apakah tipu muslihat syaitan atas nafsu manusia, atas diri manusia. Apakah perkara yang syaitan dia tipu ulama sehingga ulama menjadi maghrur, talibul ilm sehingga menjadi maghrur. Maka kalau seorang itu ada ilmu tentang perkara itu, sebenarnya dia ada al-fiqhu fid din, faham kehendak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin di permulaan ini membawa makna fiqh yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan hadis, sebelum kita membahaskan fiqh yang ma'ruf yang kita gunakan sebagai mustalah sya'i' di kalangan kita. Dalam ayat falaula kana wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang Islam itu semuanya pergi meninggalkan, mana pergi berjihad,
Tetapi ayat ini menjadi dalil bahawasanya belajar agama itu fardu kifayah. Falaula nafara min tabi'idiyah min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Dia ayat ini ada dua tafsiran. Satu, maksudnya falaula nafara min kulli firqah, maksudnya satu golongan tidak pergi jihad, satu golongan pergi berjihad. Golongan yang tidak pergi berjihad itulah yang mendalami agama, yatafaqahu fid-din. Ada satu lagi tafsiran bahawasanya orang yang pergi berjihad itulah yang liyatafaqahu fid-din. Mereka tinggalkan tanah air, pergi untuk memahami agama. Memahami agama. Waliyunziru qaumahum, iaitu setelah mereka bermujahadah di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, apa yang mereka lihat daripada bantuan-bantuan Allah, apa yang mereka rasai tentang kehebatan korban di jalan Allah, mereka balik, mereka kongsi kepada kaum mereka. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, bagaimana bantuan Allah datang dan bagaimana Allah gagalkan orang-orang yang batil, maka ia menjadi perkara yang meningkatkan iman mereka, dan perkara itu mereka balik dan kongsi. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Misalnya, adakah satu orang dia faham, dia tahu apakah sebab-sebab orang Islam akan dapat bantuan daripada Allah? Kalau kita tidak tahu, maknanya kita tak faham agama. Maksudnya, adakah orang yang faham agama itu hanya orang yang dia boleh bagi tahu perkara ini membatalkan wudu, perkara ini membatalkan salat, tetapi dia tidak tahu muradullah, apa yang Allah mahukan daripada diri dia untuk dia mendapat bantuan daripada Allah. Bagaimana dapat bantuan daripada Allah? Bagaimana satu orang itu mendapat bantuan daripada Allah dan memberi kemenangan kepada orang Islam, kekalahan kepada orang bukan Islam? Perkara itu sahabat mempelajarinya secara tatbik di dalam ghazwah-ghazwah, safar-safar dakwah mereka bersama Rasulullah. Mereka tidak memahami, belajar melalui kitab, tetapi secara tatbik amali. Mereka merasai sendiri bantuan daripada Allah, merasai sendiri. Contohnya, apakah asbabun nusrah? Orang Islam, macam mana dia akan dapat bantuan daripada Allah? Ada satu orang, guru kami Maulana Osman daripada Pakistan, beliau menyatakan, kenapa hak tidak menang pada hari ini? Kerana hak itu adalah hak yang masyuk. Masyuk itu maksudnya bercampur dengan batil. Hak yang bercampur dengan batil tidak akan menang, tidak akan menang. Dan hak yang tidak bercampur dengan batil tidak akan kalah. So kalau kita lihat pertembungan antara batil dan hak, dan kita nampak hak kalah, kerana hak itu bukan tulen. Walaupun surah dia macam hak, tapi dia masyuk, dia bukan tulen. Kerana Allah Ta'ala telah menjanjikan, qul ja'al haqu wa zahaqal batil. Kita hanya perlu mendatangkan hak, kita tidak perlu membatalkan batil. Tak perlu. Membatalkan batil tugas Allah, bukan kita. Kita hanya perlu membaiki hak yang ada pada diri kita. Baiki, kan? Kemudian zahaqal batil itu daripada Allah. Jadi selalunya hak yang masyuk dia akan tewas dengan batil, walaupun dia tu hak. Ada juzuk hak pada dirinya, tapi janji Allah bukan semata-mata ada hak, tapi hak itu adalah hak yang tulen. Uljah haqq wa zahaqal batil innal batila, itu janji Allah, innal batila kana zahuqa. Tapi kenapa tidak berlaku innal batila kana zahuqa? Kerana masyuk. Masyuk. Kita ingin menyampaikan Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dua, dalam peperangan Hunain, yatafaqahu fid din, mereka faham. Allah Ta'ala sebut, iaitu apa? Dua perkara. Pertama,
Ujub. Yang kedua, an-nazru ila al-kasrah. Ujub. Bila ada ujub, maka orang Islam akan kalah. Dan bila melihat dan berbangga dengan bilangan yang banyak, orang Islam akan kalah. Wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'ah. Sedikit pun, kalau kita belajar balaghah kita faham penekanan ayat. Sedikit habuk pun bilangan kamu tidak memberi faedah. Sikit habuk pun, kalau terjemah dia, syai'an, sikit habuk pun tak bagi apa-apa faedah. Baru ni kita pergi tempat medan peperangan Hunain. Kita ziarah maqbarah syuhada Hunain baru ni masa umrah. Masya-Allah. Dan kalau kita tengok lembah Hunain, bolehlah tasawurkan sikit bagaimana sebelum orang Islam datang, orang kafir dia dah sembunyi kat bukit-bukit tu. Orang Islam, orang kafir 4,000 je, orang Islam 12. Dan mereka baru je menang Fatah Mekah. Orang Islam baru je menang dengan penuh gilang gemilang kan. Fatah Mekah tu Hunain kan berlaku betul lepas Fatah Mekah. Tetapi Allah tarbiyah, bertempiaran lagi. Tinggal beberapa orang saja bersama Rasulullah SAW di peringkat awal. Kemudian mereka diberi kemenangan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita mohon daripada Allah. Allahumma faqihu fid din. Inilah faqihu fid din yang sebenar yang kita mohon. Maksudnya bila kita mohon, kita jangan sempitkan permohonan tu. Maksud saya, ya Allah bagilah saya ilmu fiqh, nak faham tu, ini hukumnya halal ke haram. Itu sempit punya doa kan. Doa yang tu je. Itu min sebahagian. Tetapi fafahamnaha Sulaiman, itu bukan yang dimaksudkan oleh Allah kan. Daripada fafahamnaha Sulaiman, iaitu hanya memahami hukum halal dan juga hukum haram. Itu mukadimah dia. Kemudian berbalik kepada fatwa ni. Kalau di India Pakistan, dia ada kisim ifta lah. Kisim ifta maksudnya selepas pengajian Dauratul Hadis, dia guna istilah Dauratul Hadis kan. Jadi ada pelajar yang mahu orang panggil ambil ifta, dia akan masuk ifta. Dia akan masuk ifta dan dia dilatih oleh mufti lah. Dilatih oleh mufti. Syekh Muhammad Awamah sebut dalam Ma'alim Irsyadiyah, boleh lihat, beliau kagum dan suka dengan apa yang dibuat di belah benua Hind ni, iaitu latihan ifta yang ada kisim khas bagi mereka yang ada keahlian, yang mampu untuk masuk dalam ifta, dan diberi tadrib, dan benda tu banyak. Maksudnya ada ratus-ratus madrasah yang buat macam tu, bukan satu je, ada banyak. Benda tu biasa, kisim ifta itu dibuat, dan orang yang habis pengajian tu, orang akan panggil mufti lah. Itu istilah kat sana. Sebab di tempat kita mufti ni adalah jawatan. Tetapi kalau di sana dia punya uruf penggunaan panggilan itu, kalau pelajar yang masuk ni orang panggil mufti, walaupun mungkin dia punya latihan pun tak cukup lagi. Maksud dia habis pengajian tu, ini mufti, ini qari, ini maulana, ini mulvi. Itu mustalahat yang berlaku di sana lah. Jadi kalau kita lihat ada satu perkara yang dibahaskan, biasanya bila kita mengajar minhaj kita akan sebut perkara tu, iaitu Imam Nawawi mengatakan kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i itu adalah Umdatul lil Mufti. Dia adalah merupakan pegangan bagi mufti. Dan kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, mana kitab itu adalah umdah, mu'tamad, sandaran, pegangan bagi orang yang ingin memberi fatwa pada agama. Dan memang sebenarnya hakikatnya mufti ni daripada segi istilahnya, dia bukan merujuk kepada jawatan, dia merujuk kepada orang yang boleh. Mufti ni kan dipanggil mukhbir, dia beza dengan qadhi. Ada beza antara mufti dan qadhi.
Mufti mukhbir, qadhi mulzim. Di Malaysia ada fatwa yang diwartakan, ada fatwa yang tidak diwartakan. Apa perbezaannya? Fatwa yang diwartakan dia jadi undang-undang. Maksudnya pelanggaran dia tu akan ada akta yang boleh dikenakan tindakan. Jadi fatwa yang diwartakan dia seperti arahan atau keputusan daripada qadhi menurut istilah yang sebut tadi. Itu qadhi adalah mulzim, mufti adalah mukhbir. Dia bagi tahu. Orang tanya dia soalan, dia bagi tahu. Dia bagi tahu, jawapan dia begitu, tetapi tidak mengambil apa yang disebut oleh mufti itu, tidak menjadikan orang itu salah dari segi qanun. Tak salah. Ala khiyar, malah mustafti waktu ala khiyar untuk mengambil ataupun tidak mengambil fatwa yang diberikan. Berbeza dengan qadhi, sebab itu hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumul hakim, keputusan yang dibuat oleh qadhi. Qadhi yang dimaksudkan ni hakim, bukan qadhi yang Malaysia punya istilah. Itu qadhi itu lain makna. Ni qadhi ni dalam kitab fiqh kita fahamkan maksudnya hakim. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada qadhi, hukum daripada hakim, pemimpin, maka dia mengangkat khilaf. Dia akan mengangkat khilaf. Maka di negara kita ada undang-undang fatwa. Secara umumnya sama, tapi ada setengah negeri berbeza-beza. Contohnya undang-undang enactment fatwa wilayah persekutuan yang meletakkan syarat fatwa itu hendaklah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan sekiranya ada keperluan, maka boleh daripada mazhab yang lain. Yang lain. Mazhab Syafi'i pula yang muktamad daripada mazhab. Dan sekiranya ada keperluan yang tertentu, maka boleh ambil qaul yang dhaif. Itu enactment. So orang yang belajar kitab, dia perlu serasikan pengetahuan dia dengan waqi' tempat dia. Dia memang biasa berlaku fenomena antara orang yang baca kitab dengan orang yang berada dalam waqi'. So kita juga perlu memahami apa yang merupakan enactment. Sebab kalau contohlah, kalaulah di negara kita ada fatwa yang bukan seperti mazhab Syafi'i, tapi dia masih dalam lingkungan yang muktabar dan ia dikeluarkan oleh autoriti, so dia akan guna kaedah hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kita tak perlu bising kat Facebook buka ibarat dia kata ini tak sama dengan mazhab Syafi'i. Tak, dia hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Bas, tak ada apa. Tak perlu iktiraf, kan? Dia begitu. Sebab hakim dia mempunyai kuasa yang lebih berbanding mufti. Kalau mufti tak boleh buat benda tu. Tapi hukumul hakim, maksud kalau ia telah diwartakan, maka hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Maka tak ada masalah kalau berlaku pembayaran zakat menggunakan duit yang dia bukan mazhab Syafi'i, qadhi pun tak ada. Tetapi ia sudah diwartakan, maka hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Dan itulah faedah adanya hakim, kan? Adanya hakim ni supaya dengan kuasanya dia menyatukan masyarakat dia, kan? Menyatukan masyarakat. Maka kita berbalik kepada kaedah dalam fatwa tu, memang syarat dia memang muktamad lah. Itu syarat dia adalah muktamad. Dan kenapa syaratnya muktamad, kan? Syaratnya muktamad. So kita kena faham syaratnya muktamad tu apa. So perkataan syaratnya muktamad, soalannya kalau tidak muktamad jadi tak sah. Jadi sah ataupun tidak sah, itu kan berkaitan dengan hukum syarak. Kalau qaul yang tidak muktamad, dia adalah juga muktabar ke tidak muktabar? Qaul yang bukan muktamad bukan batil, kan? Kalau kita baca perkataan dalam Tazkirun Nafs Al-Habib Al-Attas, beliau lebih tegas dalam perkara ini. Maknanya tidak boleh melihat aqwal muqabil dalam mazhab sebagai sesuatu, kalau tidak kita ni sama macam golongan yang menolak hadis dhaif. Melihat hadis dhaif itu macam sampah. Jadi jangan jadi macam tu juga. Melihat qaul muqabil itu macam sampah, kan? Tak. Kadang qaul muqabil itu juga qaul Imam Syafi'i. Qaul Imam Syafi'i, ada dua qaul, satu qaul.
Jadi kalau kita nak memahami berinteraksi dengan aqwal ad-dhaifah itu sama macam berinteraksi dengan hadis-hadis yang dhaif. Dari segi maksudnya ia boleh diamalkan. Ia boleh diamalkan. Jadi kenapa satu orang mufti itu pada asasnya kalau dia mufti lantikan di tempat yang bermadzhab Syafi'i, dia mesti mengeluarkan fatwa di atas mazhab Syafi'i. Mengapa begitu disebut dalam Al-Fawaidul Makkiyah? Dia punya sebab dia adalah dia telah ditaklifkan, dia telah dilantik untuk menyampaikan fatwa berdasarkan mazhab Syafi'i. Lantikan dia. So kalau dia mengeluarkan fatwa luar daripada mazhab Syafi'i, dia telah bertindak luar daripada lantikan dia. Faham? Tak faham? Maksudnya satu orang itu dia dibayar gaji. Mungkin faham ke perkataan tu? Untuk buat satu pekerjaan. Maksud kerja dia kena bercakap tentang mazhab Syafi'i je. Tapi kalau dia bercakap bukan atas mazhab Syafi'i, so dia tak layak ambil gaji tu. Sebab kamu ditugaskan untuk cakap tentang mazhab Syafi'i, bukan ajar mazhab lain. Walaupun di sisi kamu mazhab itu rajih ke, itu kamu amalkan sendiri, kan? Tapi taklif dan tauliyah pelantikan itu adalah di atas mazhab Syafi'i, maka menjadi tanggungjawab untuk dia bercakap atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi itu yang dimaksudkan mufti yang dilantik. Mufti yang dilantik. Bahkan kalau di negara kita dia ada enactment lagi yang membataskan fatwa tu. Enactment tu menjadi benda tu adalah perkara yang undang-undang. Dasarnya adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau dia melihat rajah, itu dia amalkan sendiri. Sebab itu disebut dalam Fawaid Makkiyah, satu orang dia boleh amalkan sendiri qaul dhaif. Tapi dalam perkara dia memberi fatwa, oleh kerana taklif dan tauliyahnya untuk dia bercakap atas mazhab Syafi'i, dia khawatiri kalau dia bercakap, orang akan menyangka apa yang dia cakap tu mazhab Syafi'i. Dan orang mustafti datang kepadanya adalah untuk mendapatkan fatwa berdasarkan mazhab tempatan lah. Maka menyebabkan berlaku kesalahfahaman dan seumpamanya. Kecuali kalau dia diberi tambih. Jadi oleh kerana enactment di tempat kita tu ada membenarkan untuk memfatwakan luar dari mazhab Syafi'i, sekiranya ada darurat, maka kalau kita lihat ada fatwa-fatwa yang keluar bukan berasaskan mazhab Syafi'i, maka tak ada masalah untuk apa? Untuk diamalkan. Kalau kita pergi ke Mesir, Mesir itu lagi lah. Itu sebebas-bebasnya, tidak terikat dengan apa-apa mazhab. Jadi boleh baca enactment tentang fatwa tu. Dan akan dah bentang ke belum? RUU akan dibentangkan, RUU Mufti, maksudnya syarat-syarat pelantikan Mufti. Saya rasa belum lagi bentangkan, tapi antara yang akan digariskan mestilah Ahlussunnah wal Jamaah, Syairah, Maturidiyah dan seumpamanya. Jadi sekarang ni kita nak bicara tentang fatwa. Yang nak jadi mufti ni satu negeri satu orang je. Enggak. Satu orang je. Satu orang je. Jadi kita tak perlu berbicara tentang fatwa. Fatwa dengan erti kata fatwa. Sebab di tempat kita bila sebut fatwa, dia merujuk kepada perkara rasmi. Istilah tu. Bila sebut fatwa rasmi. Kalau kita sebut ini jawapan daripada ustaz sekian, so ustaz mana-mana pun dia boleh bagi jawapan. Tapi ustaz ni bagi fatwa, dia agak sensitif perkataan tu. Walaupun fatwa dari segi lurahnya sebenarnya apa sahaja jawapan yang diberikan panggil fatwa. Mufti ni bukan lantikan. Tetapi di tempat kita begitu. So kita, itu yang saya maksudkan, kita jangan balah, oh ini dalam kitab sebut macam ni. Tak perlu balah panjang-panjang. Benda tu simple je, kan? Benda tu simple je. So kalau perkataan fatwa tu tak boleh digunakan, tak perlu guna. Contohnya ada cadangan di Malaysia untuk membuat sama macam India, Pakistan, Malaysia nak buat. Maka dicadangkan supaya namanya bukan Qismul Ifta, bukan. Nama pengajian tu bukan Ifta. Kita panggil lah takhassus fiqh ke. Sebab ifta dia adalah sesuatu yang melibatkan jawatan. Faham kan? Maka ada cadangan lah dengan rasa yang nak buat
So nama kisim itu kita tak guna seperti yang diguna di India Pakistan. Kita guna Hizbul Iftar. Kalau kita pergi India Pakistan, kita akan jumpa ribu-ribu mufti. Malasan ada mufti, malasan ada mufti, malasan mufti, kerana dia merujuk kepada lepasan pengajian iftar. Tapi di Malaysia tak boleh. Kita tak boleh panggil siapa-siapa walaupun dia alim faqih macam mana pun, kita boleh panggil dia mufti. Tak boleh, kan? Sebab mufti satu negeri satu orang sahaja. Dan perkara ini sangat penting lah untuk pelajar ni ataupun orang agama ni, dia memahami wakil. Saya suka boleh baca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Awam, Muallim Irsyadiyah, ceritakan Darul Minhaj. Beliau sebut tentang mengikrarkan dengan apa yang sudah berlaku di tempat kita. Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Malik. Maksudnya antara benda yang disebut di situ, kalaulah di tempat kita sudah meluas pengamalan di atas mazhab yang dhaif, biarkan masyarakat amalkan walaupun mazhab dhaif. Kecuali kalau i'tiqad kita mazhab dhaif itu batil, kan? Jadi kalau kita memahami mazhab dhaif itu dia adalah masih muktabar, so kita menyerang mazhab dhaif itu sama, dia akan jadi kita ni macam salafi juga. Tapi dari segi fiqh, kan? Kalau kita memahami hadis dhaif itu adalah hadis, bukan sampah, kan? Sama juga. Jadi beliau sebut perkara itu, ilmu fiqh itu pun kefahaman juga, hikmah, kan? Kalau di tempat kita ada pengamalan atas mazhab yang dhaif tapi dah meluas, maka teruskan, biarkan masyarakat amalkan, tak perlu kita nak ubah. Tak perlu nak ubah, sebab dia mengamal satu, adalah ulama yang berpendapat seperti itu, tidak ada keperluan untuk mengubahnya, kerana mengubahnya hanya menimbulkan fitnah saja. So yang mana lebih baik? Membiarkan orang mengamalkan perkara tersebut dalam keadaan benda itu tidak ada apa salahnya dalam agama, dan dalam masa ini menimbulkan fitnah. Contoh tentang masalah qunut, kan? Qunut, adakah jahar keseluruhannya ataupun yang diamalkan di tempat kita, sebahagian jahar, sebahagian sir, ma'ruf, kan? Kau awam yang reka separuh jahar separuh sir, dia ada idea tak nak buat macam tu? Tak ada. Mesti yang jadi imam tu ulama lah.